maka aku pun berjanji kepada Allah Ta'ala yang aku tidak akan makan makanan ini. Bila habis saja bekam, aku tak kembali. Lalu berkata tukang bekam itu, Subhanallah, bukankah engkau sudah tahu syarat kami? Jawabku, ya, tetapi aku sudah berjanji kepada Allah Ta'ala tidak akan makan makanan ini. Dia kata, kau dah tahu syarat dan tak bekam tempat kami, kau kena makan daging kain masam. Tapi dia tak nak makan. Baik, aku pun pergi ke Masjidil Haram dan tidak ada apa-apa pun di sana dapat makan. Habis datang hari besoknya aku dapat bertahan sampai tengah hari dan masih tak ada makanan. Dan bila aku dah bangun bersolat asar, tiba-tiba aku terjatuh pingsan dan aku sudah tidak berdaya lagi. Orang ramai pun berkumpul di sekitarku dan menyangka aku seorang gila. Mujur sekali aku dilihat oleh Ibrahim Al-Khawas. Dia tak nak jumpa Ibrahim Al-Khawas. Akhirnya Allah menemukan dengan Ibrahim Al-Khawas. Lalu dikeluarkan orang ramai itu, seorang lagi lebih. Lalu duduk berbicara kepada, katanya lebih baik kau makan sedikit, aku katakan. Ibrahim Ahmad Syanuzi ini dia kata apa? Lebih baik, dia kata Ibrahim Khawas, kau baik kau makan sedikit, aku katakan itulah Muhammad Syanuzi ini baguslah. Dia kata nanti di waktu malam aku makan. Maka berkata Muhammad Khawas, baguslah kalau begitu wahai orang-orang yang permulaan, tetapkanlah dirimu supaya engkau berjaya akhirnya. Kemudian dia pun pergi dari itu. Kerana Ibrahim Khawas tahu dah dia ni nak menjadi orang sufi, maka dia cuba berlatih tak makan. Sedangkan orang lepas berbuka disuruh makan, darah dia keluar. Walaupun darah keluar kotor, tapi badan dia lemah. Minum air, makan. Sebab tu kita para ahli sekalian dimakruhkan berbekam di waktu kita berpuasa. Bukan haram. Jangan sebut haram pula. Ada kata ustaz, haram berbekam masa kita berpuasa. Tidak makruh. Sebab tadi darah keluar dari feeling apa lagi. Memang darah kotor pula tapi kita sendiri. Sebab makanan kita makan tu dia tapis. Yang bersih zat, yang kotor dari darah kotor dibuang. Maka ni isi lagi, isi. Tapi lagi pun tak digalakkan makan lepas bekam, tak galak juga. Tak bekam ni kadang-kadang menunjukkan pada menyerah. Dah makan menyerah pun tak elok juga. Jadi dia ada had-had dia lah. Dia ada waktu tempo dia, dah makan berapa jam, dia bekam, ada cari yang paling betul. Bekam ni macam-macam betul, ada bekam tu bulan mengambang. Darah banyak keluar maka kan, darah yang kotor. Ada dalam mengambang. Tak ada kena-mena dengan benda syirik khurafat lah, itu dia punya petua. Kita punya dalam badan ni makanan ni dia ada waktu-waktu dia yang dia akan keluarkan toksik dan asid. Itu kata pakar-pakar lah. Tapi tak semua pun kadang-kadang dia punya petua tu saya setuju. Sebab kadang-kadang ada sadar pada Nabi lepas tu. Oleh Nabi kata hadis nombor berapa, saya bukan pakar hadis, saya pun tak pakar, tapi saya nak tanya tokoh pakar cakap. Jadi benda kadang-kadang banyak kadang sadar pada hadis yang palsu. Pasal hadis dhaif tak boleh gila. Kadang-kadang sini tempat dia bukan hadis palsu yang masuk tak dipakai langsung. Dia kadang-kadang Nabi dah cakap pun. Tukang-tukang bekam ni cakap para perawat. Para perawat kita panggil doktor lah, bagi itu saja. Tapi bagi orang ni bila tabib tu dan pakai serupa jubah cakap, ingatkan itu hadis. Kalau pakai cap dia kata ni orang putih juga. Kalau orang tu pakai cap baca hadis tetap hadis. Kalau pakai serupa jubah, kalau bukan hadis tetap bukan hadis tu saja. Kadang-kadang bukan hadis lagi hadas. Ini kena hati-hati lah. Ini adalah bukan senang nak menyandarkan satu benda hadis, sedangkan padahal Nabi tidak menyebutnya. Itu kena hati-hati. Baik, habis kita ni. Jadi Ibrahim Al-Khawas tu nasnya, dia punya point tu nak beritahu dalam nas ni, dalam teks ni adalah dia kata mudah-mudahan orang yang baru nak mula ni dia akan berjaya pada penghujungnya. Maksudnya dia cuba latih jangan makan. Bila dia jangan makan pada peringkat kemudahan dia bertahan. Baik. Setelah kita salat Isyak, tiba-tiba aku lihat dia telah datang kepada tu dan di tangannya ada sebekas
Di dalamnya sedikit kacang dal, 2 potong roti dan sebotol air. Lalu letakkan dia makan itu di hadapanku, seraya menyuruh aku makannya. Aku pun makan kacang dal dan 2 potong roti tadi. Apabila dilihatnya aku makan habis, dia berkata lagi, ada tempat lagi di perutmu supaya makan lagi? Kataku, ya boleh. Dia pun pergi sebentar. Lalu datang lagi makanan, lalu datang lagi membawa kacang dal dan 2 potong roti yang lain. Aku lalu memakannya sampai habis. Kemudian aku katakan kepadanya, sudah cukuplah, aku sudah kenyang. Sebentar lagi aku pun tertidur terlalu nyenyak sekali pada malam itu, sehingga bila aku sedar padahal waktu sudah siang, tidaklah dapat aku salat subuh dan tawaf lagi. Al-Isbahani berkata bahawa aku mendengar Abu Ali Al-Rusbari berkata, jika orang sufi mengatakan nanti lepas 5 hari baru aku merasa lapar, maka suruhlah pergi ke pasar dan bekerja, yakni tak perlu dia usahakan diri dengan bertasawuf. Maknanya makan ni tetap makan. Cuma dalam hadis, dalam nas ni, jangan makan terlampau kenyang, nanti susah nak bangun untuk bertahajud. Jadi terus tinggal solat subuh dan tak boleh buat tawaf. Itu yang asal punca kita nak tahu sebab itu. Apa sebab? Sebab jadi suruh sangat kita ni jangan banyak makan, terutamanya pada waktu malam. Bila banyak makan perut kenyang, kompom susah nak bangun. Antara sebab susah nak bangun malam, perut kenyang, badan letih, banyak buat dosa, banyak buat maksiat. Itu antara sebab dia susah nak bangun malam. Jadi maknanya dalam Islam ni dia, tapi lepas ni dia akan beritahu hadis, bukan hadis, mana huraian dengan hadis sekalian. Huraian bersama dengan 6 turun dalil mengenai keterangan daripada penyelewengan puak ahli tasawuf yang tak betul dalam bab makanan. Dalam bab makan. Baik, telah beritahuku Abdul Mun'im berbicara kepadaku Ubay, telah katanya aku mendengar Ibnu Bakawai mengatakan, aku mendengar Abu Ahmad As-Saghir berkata, Abu Abdullah bin Khafif menyuruhku memberikannya setiap malam 10 butir kismis untuk makan malam. Pada satu malam aku merasa kasihan kepadanya, lalu aku bawakan kepada 15 butir. Mula-mula dia bagi 10 butir ni 15 butir, naik lagi. Maka dia pun mengamati wajahku, seraya bertanya, siapakah yang menyuruhmu membawa yang lebih? Dia kemudian mengambil 10 dan mengembalikan yang selebih itu. Itu had makan dia. Malam hanya makan 10 kismis, 10 biji kismis untuk menghilangkan rasa lapar, kemudian tidur. Baik, habis itu. Ni bab lagi menahan diri dari makan daging. Dulu kalau tu guru saya, dia ahli hadis juga, tapi dia orang sufi. Memang dia larang makan daging. Dia kata nak makan seminggu sekali. Kita dah tahu larangan sebab apa? Sebab daging menguatkan nafsu. Dan kita nak belajar bujang. Ini cerita dia. Sekarang hantar je lah. Itu dia. Sedangkan orang Arab ni daging tak tolak kan. Tapi dengan kita dia beritahu, jangan makan daging. Dah duduk kat Mesir makan daging. Satu bujang, nanti bahaya. Jadi sebab tu elah dia, reason dia, sebab dia kita bujang nak duduk belajar. Dia tak boleh belajar sebab makan daging. Paling dah bahaya lagi makan daging unta. Kalau cerita kambing, unta lagi kuat sangat. Kuat panasnya. Kambing panas dah, tapi unta lagi panas sangat. Gitu. Ya? Lepas makan juga orang jeringai dia kata. Jeringai. Kambing ngobek aja. Kalau unta ni jeringai. Baik. Berkata musannif, yang penulis, ada segolongan kaum sufi yang tidak mahu memakan daging.
Sehingga ada yang mengatakan pula memakan daging seharga 1 dirham saja. 1 dirham ni banyak mana kan? Mula-mula kan jadi dirham lah. Mungkin 1 dirham lah sikit je lah timbangannya. Kita mungkin kata dalam 100 gram sikit lah kan. Dapat mengeraskan hati selama 40 hari. Bayangkan kalau kita makan kebab. Kebab tu lepas, kebab tu tak pada kebab tu dalam barbecue. Itu order, so dia ni kan, dia bakar. Bukan yang roti tu shawarma. Kebab kalau makan sekilo kambing. Ini yang betul. Kita kira lah. Andai kata 100 gram boleh 40 hari. Dalam kita punya hati tu kan. 1 kilo kalau hantam dan tuan, itu bukan saja gelap hati selama 40 hari, gelap masa depan. Confirm kan tuan. Sudah sekali pergi IGN. Sampai ICU kan. Ya. Kadang-kadang doktor tu nasihat orang jangan makan daging kambing, daging dia pun makan ke. Dia pun pandai tahu lah, bukan tak boleh kata dia. Jangan makan satu paha. Separuh tak boleh. Makan juga ada je kan. Ya. Baik. Itu kata ahli sufi saja, itu bukan hadis. Jadi kalau makan daging walaupun 1 dirham saja menyebabkan 40 hari hati gelap. Boleh keras hati. Gelap hati lah keras hati. Mana susah nak belajar, susah nak dengar nasihat. Yang lain pula menahan diri dari segala macam kenikmatan dan makanan yang baik-baik. Maknanya makan yang sesedap ni tak boleh. Dia tak nak makan. Apa makan sedap? Mungkin kek, mungkin aiskrim, tak boleh. Semua makanan lazat ni hendaklah dihindari. Kalau open house macam hari ni kan mana orang? Ini zaman ahli sufi dulu. Sekarang dah moden kan tuan. Dia punya kaedah hantam ayuhani. Hantam saja. Rasulullah ni orang hidup makan sedap makan. Tak tolak kan. Nikmat. Jangan dikufuri nikmat itu. Azan. Baik, kita sambung balik Dan mereka mendengar sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haramkanlah diri kamu dari makanan yang bagus-bagus, kerana syaitan itu menjadi kuat untuk mengalir dalam urat-urat dengan sebab makanan yang bagus-bagus itu. Itulah di bukan dia sahih. Mereka katanya di hadis, Rasulullah larang Aisyah makan makanan yang lazat-lazat. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah akan ada dirakamkan, ada direkodkan tentang Rasulullah itu makan makanan yang bagus-bagus, yang elok-elok. Ada yang lain menahan diri dari minum air yang bersih, air yang bertapis. Ada yang menahan diri dari minum air yang dingin, lalu dia meminum air yang panas sahaja dan meletakkan air dalam bekas dan disimpan dalam tanah agar air menjadi panas. Dan ada yang mendenda dirinya tidak boleh minum air buat sesuatu masa. Dia langsung tak minum air pun ada. Ya. Berkata pula setengah orang yang mutaakhir dari kaum ini, kaum sufi, adalah seseorang dari mereka meninggalkan 4 hari tidak makan roti atau nasi, tapi madailah dengan meminum cairan dan memakan buah-buahan yang lazat sahaja. Demikianlah sebahagian daripada apa yang mereka laksanakan dari hal makan minum mereka dalam menghadapi dalam kesufian itu. Jadi tasawuf, jadi ujiannya tak boleh makan daging, makan lazat. Ada lebih dahsyat, tak boleh minum air bersih-bersih macam kita zaman hari ini minum air tapis. Kemudian mereka juga ada yang sampai tak boleh minum air yang dingin, minum air yang panas. Barulah hati mereka bersih dan boleh mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita tengok keterangan daripada penyelewengan mereka terhadap perkara ini. قال المصنف رحمه
rahimahullah kata penulis, ada yang apa yang disebutkan oleh Sahil tadi, maka perbuatan seperti itu tidak dibenarkan oleh syarak. Kerana yang demikian itu berarti membawa diri kepada perkara yang tidak sanggup untuk ditanggungnya. Kemudian Allah telah mengurniakan Bani Adam dengan bijian gandum atau bijirin gandum dan sebagainya, dan kulitnya dijadikan makanan binatang. Oleh demikian itu tak wajar kita pergi rebut makanan yang daripada dedaunan, sedangkan makanan itu dikhususkan oleh Allah Ta'ala untuk para binatang sahaja. Jadi makanan dikhususkan oleh manusia kita tak makan. Artinya yang dikhususkan manusia itu gandum tu, kulit tu untuk haiwan. Yang pergi makan kulit tu buat apa? Haiwan tu bagi gandum, dia tak makan kulit. Sama juga macam mana dia ambil buah semangka, jadi kulit dia ambil. Kulit tu bagi lembu makan, bagi kambing dia makan. Jadi kau bagi isi temikai tak makan, dia pun tahu ni untuk kau je. Untuk manusia. Jadi kenapa kita kufur nikmat yang Allah telah berikan kepada manusia, makanannya, tiba-tiba pergi rebut makanan yang khas untuk haiwan? Ini hujah dia. Ini sebab itu apa dilakukan oleh golongan sufi yang salah ni memang benarlah salah daripada apa yang telah Allah khususkan nikmat bagi setiap makhluk. Pendapat Al-Haddad adalah yang mau melihat yang mana lebih menguasainya, ilmu atau yakin. Ini kita bincang lama dulu dah. Jadi kalau kita kurang makan, bukan sekadar dapat ilmu, sampai tahap orang yang peringkat yakin. Bukan kurang makan, tak makan. Dia kurang lain makan juga, tak makan, yakin. Kerana ilmu dan yakin itu berbeza. Maka ini adalah jahil. Sebab tak ada beza ilmu dengan yakin. Selain yakin, itu adalah martabat tertinggi dari ilmu. Itu saja. Dia kena ada ilmu tu baru sampai tahap yakin. Yakin tak akan dapat kalau tak ada ilmu. Kita kalau mengajar pelajar kita, kalau tuan mengajar anak dan buat, satu campur satu, dia mesti jawab dengan ilmu dia. Tak? Dia tahu dah segi rasional, logiknya. Kita ambil benda satu lagi campur itu. Tapi dia jawab agak-agak, mereka yakin. Tapi bagi pelajar yang yakin, setelah ilmu ni ada, dengan ilmu matematik, riyadhiyat, kiraan, kita tahulah, maka dia akan menjawab menurut kaedahnya dengan penuh yakin. Itu katanya ilmu ada, datanglah yakin. Tapi kadang-kadang kita tanya student kita, dia pun jawab. Jawapannya betul dah, tapi tanya, awak yakin dia bawa? Kau tak pasti lah Ustaz. Maknanya budak tu ada ilmu. Agak ada ilmu ada. Cuma tak apa yakin dengan jawapannya. Tak apa yakin. Jawapan dia tu antara lengkap atau tidak, atau bertepatan pada soalan atau tidak. Ilmu dia memahami. Cuma dia nak syarat yakin. Betul tak? Ulama ni kata ilmu dengan yakin tak ada beza. Cuma yakin itu martabatnya saja. Martabatnya saja. Dia macam isu orang pergi haji. Mana betul Ustaz? Pergi haji ke naik haji ke tunai haji? Kalau naik haji, kena baru buat. Naiklah. Sampai sana tunai haji. Ada tanya tunai haji, buat haji naik haji lah. Boleh dah ke? Nak pening kepala cerita pasal sampah ni. Malah. Ya, benda yang tidak ada kepentingan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah yang menyembah Allah. Sedangkan kita kena ada ilmu terlebih dahulu. Maka bila orang yang ada ilmu, dia melakukan dan melaksanakan ataupun menjalankan apa yang dia belajar berdasarkan ilmu. Kenapa dia jadi? Aku yakin itu martabat dia. Semua orang sembahyang, pasal dah ada ilmu tahu sembahyang. Tapi martabat masing-masing tak sama. Sebab ada orang yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang kata tak ada dia yakin, tak tengok dia kata buat solat sunat. Sebab apa kata kenapa kau buat? Aku tak yakin dia buat juga lah bagi hamba Allah. Dia yakin ni martabat. Yakin ni martabat sahaja. Baik. Dia
sebagai martabat tertinggi dari ilmu. Di mana boleh katakan ilmu dan yakin apabila tinggalkan apa yang diperlukan jiwa dari makan dan minum. Dan apa dimaksudkan dengan ilmu ialah apa yang disuruh oleh syarak, dan yakin itu dimaksudkan dengan kekuatan sabar. Dia kata apabila katakan ilmu, maka itu yang disuruh oleh syarak. Mana apa saja yang syarak suruh. Solat 5 waktu, masa jarang ilmu. Tapi yang dikatakan sebagai yakin, orang itu bersabar dan berusaha. Ini adalah suatu kekeliruan yang buruk. Mereka ini telah memberatkan apa yang diada-adakan itu, sehingga mereka menolak yang pokok dan memberatkan pula pada yang cabang. Nampak? Tolak benda usul, benda dasar, asas, tapi sibuk dengan benda-benda yang cabang. Ini yang kita ni, orang kita sama kita juga. Yang disebut puasa 6. Puasa 6 boleh ke Ustaz gabung dengan puasa Isnin Khamis? Boleh ke kita puasa 6 Ustaz selang-selang? Ada Ustaz kata kena jarak dia tak boleh selang-selang. Dan nama pun sunat. Kerana perbuatan pun sunat, itu ada pula syarat wajib dia. Tak lama lagi ni korban. Masuk 1 Zulhijjah, siapa niat sedia nak korban, tak bolehlah dia nak mencabut sebarang bulunya. Maksudnya cukup misai, apa, dipotong buku. Kalau buat ni tak haram tu, wajib. Dan nama berkorban tu kan. Kalau buat juga makruh tak. Tapi kalau nazar apa lah. Dah hukum pokok asal ni betul sunat. Nazar ni mewajibkan sesuatu tu cabang dia. Faham kan? Ada benda yang memang asalnya wajib. Solat 5 waktu asalnya wajib. Tapi kalau tuan-tuan ulang 3 kali, sunat 20. Bukan khodak lah, khodak lah memang wajib. Tapi korban asalnya adalah sunat. Asal dia. Tapi kalau dari nazar dia wajib, maka kena ikut hukum asal dia. Tapi tak boleh, tak ada masalah dia tadi kata tidak boleh dia mencabut, tak boleh itu maknanya adalah haram. Oh, boy, pandai pula daripada usul fiqh, ahli-ahli fiqh. Kalau mereka ada faham kan kata benda itu sunat, dia boleh. Langgar sunat, dia punya mampu. Tapi orang kita dia sibuk sebenarnya. Dia tak sibuk hukum potong kepala orang. Bagi orang murtad. Dia tak sibuk hukum potong kepala orang yang bunuh orang, hukum qisas. Dia tak sibuk hukum potong tangan, hukum hudud. Dia ada sibuk maqasid syariah, tak habis-habis. Oh, laksanakan maqasid syariah dulu, baru dia laksanakan hukum hudud. Ini yang susah ni. Dia tak tahu usul dasar dengan benda furuk, benda cabang. Sama lah macam kakak-kakak kita. Sibuk tanya buat solat duha. Lepas solat duha, aurat tak tutup betul pun. Yang tutup aurat tu wajib tanya. Tak boleh ke pakai tudung nilofa, tudung farida. Tudung yang satu je boleh. Tudung syariat, itu yang betul. Yang tak betul nilofa, farida, tudung saji, tudung apa lagi, botol. Yang betul tudung Islam, tudung syariat. Ikut syariat lah maknanya kan. Itu pakai tu Ustaz Azhar itu betul juga. Kalau saya pakai tudung tu wajib, ambil saja besin, tutup kepala boleh lah. Tutup kepala juga, tudung kepala juga. Tapi nampak juga leher, nampak lengan. Itu ada wajib tutup aurat. Jadi mereka di dalam kes sufi ni sama juga. Menuntut ilmu tu wajib, itu yang wajibnya. Ini bagi cerita pada yakin, pada furuk, pada cabang. Yang wajibnya, pokoknya pelaksanaannya. Satu mereka dia belajar. Ramai sekarang pada orang macam ni. Dia kata apa guna tak semayang, saya tak yakin. Orang yakin baru beribadat. Dia tak yakin ibadat Allah tolak. Pandai dia. Itu. Sebenarnya alasan dia malas nak buat. Cakap dia malas nak senang. Kenapa nak semayang? Malas. Nak kompor fasik. Senang. Itu orang fasik dia tu tak boleh jadi wali, tak boleh. Jadi kuali dia boleh. Wali ni bahasa Melayu pula, bahasa putih fan. Fan. Jadi saksi pun tak boleh. Bayangkan kan? Saksi pun tak boleh dia. Lagi kesian.
Wali nikah tak boleh, saksi nikah, nikah dia boleh, wujud nikah boleh. Nikah tak boleh, semayang terus je kan. Apa yang tak boleh nikah. Ini dia. Ya. Baik. Dan yang lain kata dia, pula mengatakan, ni ada lagi satu kita baca dulu kan. Dia kata apa? Garammu itu halus di tubuh, kau tidak akan berjaya. Ini jugalah sebuah hal yang dikemukakan. Maksudnya, dia sebut garam, makan garam. Jadi ada orang kata menghaluskan garam agar mudah lagi digigit. Itu pun tak boleh juga. Kalau tak boleh makan garam tu. Tumbuk garam tak boleh dia. Kena makan seketul-ketul. Tuan-tuan. Nasihat kita belajar kan, dia sebut ahli sufi. Bagaimana boleh dikatakan kepada orang yang memakai apa yang dibenarkan untuknya bahawa engkau tidak selamat? Mana-mana dia pakai mana punya ajaran. Kalau orang tu tumbuk garam sampai halus, maka dianggap orang tu tidak selamat. Yang lain lagi mengatakan bahawa makan mentega dengan madu adalah satu pembaziran. Ini suatu kata yang ditolak sebab pembaziran itu dilarang oleh syarak. Tetapi ini adalah dibenarkan dan telah sahih satu hadis dan satu riwayat daripada Nabi SAW yang baginda memakan sayuran seperti mentimun dengan korma madu, dengan korma muda, rotak, korma muda. Dan beliau juga makan madu dan juga manisan. So, zaman dulu ni manisan ni macam kek kita makan kuih raya lah, manis-manis. Makan madu, madu pun mahal. Bila madu pun dia jenis macam kita dah meriah kan, mahal. Adakah kita diharamkan makan? Nampak? Dia tak haram. Apa juga jenis madu tak haram. Nampak tak? Ya? Halal kata. Tapi orang perempuan tengah marah halal je. Dia ada yang tak haram tak makruh. Dan apa dikatakan oleh Sahih bahawa dia telah membahagikan kekuatannya dan akalnya kepada 7 bahagian. Kekuatan badan dengan akal ada 7 bahagian. Maka itu adalah suatu perbuatan yang patut dicela, bukan dipuji. Sebab syarak tidak menyuruh sesiapa pun berbuat demikian. Dan perbuatan itu kepada pengharamannya lebih dekat. Maknanya lebih dekat, bukan sekadar dicela, bahkan diharamkan menganggap sedemikian itu. Sebab demikian itu merupakan satu penganiayaan ke atas diri dan mensesiakan hak. Apa nak mensesiakan hak? Hak dirinya itu kena makan, baru sihat, baru boleh ibadat. Diharamkan hak diri dia itu kita tidak disuruh bertahajud sampai tak tidur. Silap. Penjaga malam, inna li'ainaika alaika haqqan. Nabi, sesungguhnya 2 biji mata kau pun ada hak dia. Kalau hak dia tidur, tidurlah. Inna libadanika alaika haqqan. Badan kamu juga ada hak. Kalau dia perlu berehat, berehatlah. Itu hak dia. Ya. Masa 10 Ramadan terakhir ni, orang Arab ni dia suka duduk lepas solat tarawih 20 rakaat. Tak boleh duduk dalam solat, tapi sanggup tak tidur, tunggu pukul 1 orang. Sampai Bilal kata, solat qiyam Ramadan, tahajud, terus solat. Nampak tak? Lepas habis saja baru sahur. Sambung pula solat subuh berjemaah. Lepas subuh tidur. Sampai zuhur bangun. Tapi dia orang cuti tak apalah. Kalau kita buat gitu dah salah kan. Hak kita bekerja lagi. Dengan majikan kita janji berapa kerja kita kerja sendiri tak apalah. Kalau orang menjaga makan memang kompok dia tidur lepas subuh nak menjaga makan apa dia orang ada. Tapi kalau malam tu kita menjaga nak cari rezeki kita tak ada masalah. Yang ini kadang-kadang orang dah silap faham. Ingatkan, jangan tidur kau jaga sampailah kau tu tak tahajud. Ini silap. Ada hak. Macam makan apa? Hak. Hak kalau cukup masa makan, makan. Itu hak dia. Jangan tahan. Dan sehingga kita menganiaya sendiri. Begitu pula siapa yang mengatakan aku tidak makan sampai waktu dibolehkan aku makan bangkai. Sampai dah mudarat. Ibarat kata waktu tu waktu darurat, yang bangkai dia halal, maknanya dia akan makan bila terlapar. 40 hari tak makan, bayangkan. Sampai hari yang ke-41 dia tidak lapar sangat, boleh makan. Baik. Ini adalah menurut pendapat yang buruk dan menyekat diri daripada memakan atau mengecapi perkara yang halal. Ada pun memburukkan
mengutip kulit semangka sudah menanggung kelaparan panjang, tidak ada wajah baginya, sebab orang yang sudah tidak makan selama 3 hari tidak akan terselamat dari celaan syarak. Nampak? Kan ada fikir dia kutip kulit semangka, dia pergi makan. Syarak melarang hampir 3 hari tak makan. Demikian pula orang yang menjanjikan dirinya tidak akan makan sesudah berbekam sehingga terlungkup ke dalam kelemahan, maka dia ini juga telah melakukan apa yang tidak patut untuk dirinya. Ucapan Ibrahim Al-Khawas kepadanya bahawa kamu telah melakukan betul wahai orang yang baru nak mula jadi orang sufi, itu tidak betul juga. Dan sepatutnya suruh berbuka meskipun dalam bulan Ramadan kalau orang lapar sangat. Kerana siapa yang sudah berapa hari tidak makan apa-apa lalu dibekam pula dan jatuh pingsan, maka tidak boleh dia terus berpuasa lagi. Nampak? Kalau orang bekam kemudian dia pingsan, maka dia tak boleh lagi berpuasa, kena buka. Betul lah, jadi makruh kita berbekam waktu kita berpuasa. Dan terakhir kali para muslimin, ada hadis Nabi, man asaba juhdun fi ramadana falam yuftir famata dakhala an-nar. Sesiapa yang ditimpa keberatan pada bulan Ramadan lalu dia tidak berbuka dan mati, mana berat bagi dia puasa. Lepas tu Quran kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau rasa berat nak puasa, tak boleh puasa macam orang sakit, dia buat perpanjangan, tak ada waktu sembuh, bagi makan bagi miskin. Nampak? Lagi ada lagi macam orang lain tu, tapi lah dia kata dia, apa ancaman dia? Dah tahu dia mudarat kalau puasa lalu tak buka dan mati, nescaya dia akan masuk dalam api neraka. Hadis ni ulama kata dianggap sebagai hadis yang hasan. Dia boleh jadikan hujjah. Jangan sampai menyusahkan diri. Islam ni mudah. Ya, Allah Taala insya-Allah ketemu lagi pada kuliah akan datang.